Pada 16 September 2022, lebih kurang dalam 2 bulan yang lepas, ada seorang wanita yang bernama Mahsa Amini ataupun family dia atau kawan-kawan dia biasanya akan panggil Mahsa Amini tu sebagai Gina Amini. Nama Gina tu guys, kira macam dia punya nama panggilan dia lah. Nama betul dia still lagi Mahsa Amini. Tapi family or friends dia akan panggil dia sebagai Gina. Alright, so Gina ni guys, dia berumur 22 tahun and kita sambung balik yang tadi tu guys. Pada 16 September 2022, lebih kurang dalam 2 bulan yang lepas, Gina ni guys, dia didapati meninggal dunia dekat dalam sebuah hospital di Tehran. Tehran tu dekat Iran guys. And dia meninggal dunia tu dalam keadaan yang sangat-sangat mencurigakan. Kenapa Gina meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat mencurigakan tu? Apa yang berlaku dekat Gina sebelum Gina meninggal dunia dalam keadaan yang mencurigakan dekat hospital Tehran tu guys? Apa yang berlaku sebelum tu? Difahamkan 3 hari sebelum tu, iaitu pada 13 September tu, Gina ditahan oleh polis Iran sebab dia tak pakai tudung guys. Dia bukan tak pakai tudung tau. Dia macam pakai tudung dalam keadaan yang tak betul lah. Dan lepas dia ditahan tu, polis Iran bagi tahu yang di mana Gina mengalami serangan jantung masa Gina berada dekat balai polis. Senang cerita, masa Gina sampai je dekat balai polis tu, dia terus sakit jantung and then Gina rebah and then dia terus dibawakan ke hospital. Bila dah sampai dekat hospital, dia terus koma guys. Sekarang ni guys, kita baru buka dia punya mukadimah guys, belum cerita yang sebenar lagi Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, Kero nak explain dekat korang sikit lah pasal polis dekat Iran ni. Kero tak nak lah nanti ada di antara korang yang salah faham pasal polis dekat Iran tu guys. So polis yang tahan Gina tu bukannya polis yang menjaga keselamatan negara tau. Polis tu lebih kepada polis yang menjaga tata tertib rakyat dia. Dekat Iran ni guys, selain daripada polis yang menjaga keselamatan negara, diorang juga ada satu lagi jenis polis yang dikenali sebagai guidance patrol. Guidance patrol ni adalah polis yang berkaitan dengan moral dan akhlak rakyat dia. Dia lebih kepada bila polis tu nampak engkau tak pakai tudung, dia nampak engkau pakai baju ketat-ketat, seluar pendek, memang kena tangkap mat dengan polis tu. Lepas dah kena tangkap tu, korang akan dikenakan kaunseling. Bila korang dah habis kaunseling, barulah korang akan dilepaskan. So dia punya rangkuman tugas kepada guidance patrol tu adalah lebih kurang macam gitu guys. And polis guidance patrol tu lah yang pergi tangkap Gina time tu. Sebab Gina tak pakai tudung guys. Okay, korang faham So guys, kita berbalik kepada cerita yang di mana Gina dengan secara tiba-tiba meninggal dunia selepas ditahan oleh pihak polis guidance patrol tu guys. Alright, ada saksi yang nampak yang di mana Gina ni rupa-rupanya dipukul dengan teruk dan punca kematian dia adalah disebabkan oleh kekejaman pihak polis tu sendiri guys. Tapi government Iran deny pasal benda tu guys. Orang cakap Gina ni dengan secara tiba-tiba kena serangan jantung bila sampai dekat balai polis, bukannya polis pergi pukul dia guys. Dia macam ni tau guys. Masa Gina kena tangkap dengan polis tu, dia dibawa dengan menaiki van untuk pergi ke balai polis. And dekat dalam van tu juga ada beberapa orang wanita yang ditahan juga time tu tau guys. And wanita yang ditahan tu lah adalah saksi kepada kematian Gina. Benda ni nampak macam simple, tapi kes ni agak complicated sebab ianya dah melibatkan kerajaan Iran sendiri, the government. So this case memang susah gila nak settle sebab kerajaan juga terlibat dalam benda ni guys. So tanpa membuang masa, jom kita tengok apa yang berlaku sebenar-benarnya dekat kes ni guys. Let's go. Mahsa Amini ataupun Gina Amini dilahirkan pada 21 September 1999 dekat wilayah Kurdistan, yang di mana Kurdistan ni berada di bahagian barat laut Iran guys. Gina mempunyai seorang adik lelaki dan bapa dia merupakan seorang pekerja kerajaan, manakala mak dia pula adalah seorang suri rumah. Gina bersekolah di Taligani Girls High School di Sakis dan berjaya menamatkan persekolahan dia pada tahun 2018. Masa kematian Gina tu, dia actually baru je diterima masuk ke universiti and dia ni bercita-cita untuk menjadi seorang peguam guys. Sepupu Gina pula adalah salah seorang yang terlibat dalam kancah politik, tapi sepupu dia tu merupakan parti pembangkang. So kematian Gina ni juga ada beberapa pihak yang mengkaitkan, yang memanipulasi kematian Gina ni ada kaitan dengan politik. Tapi benda ni memang didinai sekeras-kerasnya oleh keluarga Gina sebab Gina memang tak pernah terlibat dalam politik and dia pun baru je berusia 22 tahun and baru je nak masuk ke universiti guys. Beberapa pihak yang Kero mention tadi tu adalah pihak daripada kerajaan guys. Kerajaan Iran ni cuba dengan bersungguh-sungguh untuk lari daripada dituduh sebagai penyebab kematian Gina. So diorang banyak bagi alasan. Diorang bukan setakat banyak bagi alasan, diorang juga membuat bukti yang di mana bukti tersebut adalah palsu and macam-macam lagi guys. Kejap lagi kita akan rungkaikan, kejap lagi kita akan cerita dengan lebih mendalam pasal kes ni guys. Cerita dia macam ni guys. Pada 13 September 2022, Gina ni guys, dia dengan family dia semua datang ke Tehran tu adalah dengan bertujuan untuk melawat adik dia guys. So bila diorang dah sampai dekat situ, diorang pun jalan-jalan lah dekat area Tehran tu. And bila diorang sampai dekat pintu masuk Lebuh Raya Shahid Hagani, dia tiba-tiba ditahan oleh pihak polis disebabkan dia tak pakai tudung dengan betul. Dia bukan tak pakai tudung terus tau, yang macam Kero cakap tadi tu. And bila si Gina ni dah ditahan oleh pihak polis tu guys, Gina pun dibawa ke pusat kaunseling. Orang dekat sana panggil pusat kaunseling tu adalah pusat keselamatan moral. Adik lelaki dia time tu
memang ada bersama-sama dengan dia time Gina kena tahan dengan polis tu guys. And masa tu pun polis ada bagi tahu dekat adik Gina tu, yang di mana si Gina tu akan dibawa ke pusat tahanan kaunseling untuk diberikan kaunseling berkenaan dengan cara pemakaian tudung yang tak betul tu guys. And bila dah siap kaunseling tu semua, si Gina tu akan dilepaskan semulalah kepada adik dia. Itu apa yang polis bagi tahu dekat adik dia guys. Kalau ikutkan apa yang polis tu cakap, kaunseling tu tak lama pun guys, lebih kurang dalam 1 jam macam gitu je. And then lepas kaunseling tu, Gina boleh balik lah. So Gina pun dia bawa ke pusat kaunseling dengan menaiki van. Time tu adik dia tak ikut sekali tau guys. Adik dia tu tak tahulah Khairul, dia lepak dekat mana sementara nak tunggu kakak dia habis kena kaunseling kan. So adik Gina ni pun tunggu. Finally dia dapat panggilan daripada pihak polis, yang di mana polis bagi tahu dekat dia kakak dia tu, iaitu si Gina tu, mengalami serangan jantung secara mengejut. Bukan setakat serangan jantung je, sekali dengan sawan otak guys. Dua-dua tu sekali at the same time. Time polis call adik dia tu, si Gina tu dah berada dekat balai polis lah, dah sampai dekat balai polis tau. So polis pun call ambulance, and ambulance pun ambil masa lebih kurang dalam setengah jam untuk sampai ke tempat Gina tu. And lepas ambulance dah pick up Gina masuk ke dalam ambulance diorang tu, diorang pun gerak. Perjalanan ambulance tu nak ke hospital ambil masa lebih kurang dalam 1 jam setengah guys. Barulah ambulance yang bawa si Gina tu sampai ke hospital Kasra, and hospital tu pun start jalankan rawatan ke atas Gina. So guys, kalau korang nak tahu Gina ni koma selama 2 hari dekat hospital Kasra tu guys. And time tu memang dah banyak konspirasi yang keluar berkaitan dengan kes Gina ni guys. Berdasarkan daripada BBC, ada saksi yang nampak Gina tu dipukul oleh pihak polis masa diorang menuju ke balai polis. Kan tadi Khairul ada cakap yang Gina tu, masa Gina tu ditahan, dia dibawa dengan menaiki van, betul tak? Okay guys, sekarang ni ada saksi yang nampak Gina tu dipukul dekat dalam van oleh pihak polis yang ada dekat dalam van tu guys. Lepas je BBC keluarkan statement macam gitu, kerajaan Iran terus deny ataupun kerajaan Iran tu terus menafikan pasal benda tu, and diorang terus bagi statement yang di mana Gina meninggal sebab terkena serangan jantung, bukannya dipukul oleh pihak polis. And then klinik tempat Gina dirawat ada mengeluarkan satu statement, and statement ni memang satu statement yang besar jugalah, yang di mana statement ni membuktikan bahawa polis Iran memang ada pukul Gina masa dekat dalam van tu guys. Klinik tu keluarkan statement yang di mana bila si Gina tu sampai je dekat pusat rawatan, time tu Gina punya otak memang dalam keadaan otak yang dah mati guys. Kira macam otak dia tu dah memang total loss lah. Alright, time Gina dimasukkan ke dalam hospital tu adalah pada 13 September, betul tak? Tadi kan Khairul ada bagi tahu kan 13 September tu dia kena tahan, and then dia masuk kat balai polis. Time tu lah dia dimasukkan ke hospital. So statement yang dibuat oleh hospital tu, klinik tu adalah pada 13 September. Tapi suddenly pada 19 September statement tu tiba-tiba dipadam oleh pihak klinik tu, pihak hospital tu guys. Kau nampak tak? Pada 19 September polis Iran mengeluarkan satu rakaman CCTV yang di mana dalam rakaman tu menunjukkan ada seorang wanita, yang di mana polis Iran cakap wanita tu adalah Gina. Dalam video tu menunjukkan ada seorang wanita yang secara tiba-tiba rebah dalam kerumunan orang ramai tau guys. Memang nampak yang wanita tu rebah sambil pegang kepala dia. Dia cepak terus jatuh macam itu. Tapi bapaknya Gina cakap video tu telah diedit ataupun telah dibuat balik oleh pihak polis Iran untuk lari daripada dituduh sebagai penyebab utama kepada kematian Gina. Kau nampak tak? Okey, kita recap sikit takut korang dah lost. Okey, first Gina kena tangkap dengan polis, and sampai dekat balai polis tiba-tiba Gina rebah. Time tu polis claim Gina kena serangan jantung. So Gina dibawa ke hospital. Gina koma 2 hari dekat hospital, and lepas 2 hari koma Gina meninggal dunia. Lepas Gina meninggal, kerajaan Iran claim Gina kena serangan jantung dan sawan otak, and kerajaan Iran juga ada keluarkan video yang menunjukkan Gina tiba-tiba rebah masa dekat pusat kaunseling. So video tu adalah sebagai bukti daripada kerajaan Iran untuk menolak spekulasi berkaitan dengan statement polis pukul Gina. Kenapa? Polis pukul Gina. Even video tu nampak macam Gina, tapi bapaknya Gina cakap video tu telah diedit oleh pihak kerajaan sebab diorang tak nak bertanggungjawab ke atas kematian Gina. Buat masa ni korang dapat catch up kan? Alright guys, pada 18 September seorang doktor yang bernama Dr. Hussein Karampo ada buat satu statement yang mengatakan kesan lebam yang ada pada bawah mata dan juga kesan pendarahan yang ada dekat telinga Gina Amini itu tak sepadan dengan alasan yang diberikan oleh pihak berkuasa. Yang di mana diorang claim Gina Amini ni terkena serangan jantung lah. Tadi kan kerajaan Iran claim yang si Gina ni meninggal sebab kena serangan jantung, tapi Dr. Hussein Karampo ni dinaik pasal benda tu guys. Kesan lebam dekat bawah mata and kesan pendarahan dekat telinga berpunca daripada serangan jantung. Kau fikir macam tak curious ke benda tu? Tak macam suspicious? Kalau korang nak tahu Dr. Hussein Karampo ni adalah salah seorang pegawai perubatan tertinggi di wilayah Hormozgan. So dia bukan calang-calang punya doktor lah babe. Berdasarkan daripada Iran International, diorang cakap kerajaan Iran ni memalsukan rekod perubatan Gina. Kerajaan Iran buat satu rekod palsu yang menunjukkan Gina ni ada sejarah penyakit jantung babe. And pada 20 September seorang doktor pakar bedah saraf yang bernama Dr. Masud Shirvani, dia ada buat satu liputan TV buat satu live dekat TV. Dalam live tu dia bagi tahu yang Gina ni ada satu penyakit iaitu tumor otak pada
usia 8 tahun guys. Okey, tadi 20 September, sekarang ni 21 September pula. Pada 21 September, selepas sehari Dr. Masud Syaribani keluarkan statement tu, kerajaan Iran terus bagi tahu yang di mana Gina Amini pernah menjalani pembedahan otak pada usia 8 tahun guys. Okey, korang relax dulu. Tadi doktor tu bagi tahu yang Gina ada tumor otak, and then esoknya kerajaan Iran terus bagi tahu yang dia menjalankan yang si Gina tu pernah menjalankan pembedahan otak. And pada 22 September, bapa kepada Gina Amini yang bernama Amjad Amini, dia bagi tahu dekat BBC yang di mana semua statement yang dikeluarkan oleh kerajaan Iran adalah palsu. Diorang penipu, diorang berbohong. Bapaknya Gina bagi tahu Gina ni tak pernah ada masalah kesihatan. Dia tak pernah menjalani sebarang pembedahan langsung, and kalau korang nak tahu, bapaknya Gina ni langsung tak boleh tengok laporan bedah siasat anak dia. Dia siap minta dekat pihak hospital untuk tengok laporan bedah siasat tu, tapi diorang tak bagi babe. Okey, itu kejap lagi kita cerita And bila dah tak bagi nak tengok laporan bedah siasat, bapaknya Gina minta dekat pihak polis nak tengok body kamera pegawai polis yang bertugas masa penahanan Gina tu. Tapi diorang cakap kamera yang dipakai oleh pegawai yang bertugas masa penahanan Gina tu, kamera tu bateri dia habis guys. Masa bapaknya Gina nak tengok keadaan jasad Gina pun, pegawai perubatan langsung tak bagi bapak dia tengok siap. Kau nampak tak? Doktor yang buat bedah siasat tu siap cakap dekat bapaknya Gina macam gini guys. Saya boleh tulis apa je yang saya nak dekat laporan ni, and semua benda ni tak ada kena-mengena dengan awak. Dia cakap macam itu dekat bapaknya Gina guys. Kalau korang nak tahu, bapaknya Gina ni dia hanya dapat tengok sikit je jasad anak dia sebab bahagian lain telah dibalut dengan kain kafan. Semua tu diuruskan oleh pihak hospital. So masa tu bapaknya Gina ni memang boleh nampak ada satu kesan lebam dekat bahagian kaki arwahnya Gina guys. And benda ni guys, kalau korang nak tahu, masih lagi tak settle sampai sekarang. And benda ni juga telah mencetuskan kemarahan orang ramai. Orang ramai yang dekat Iran ni telah melakukan satu protes terhadap kerajaan dorang yang tak nak bertanggungjawab terhadap kematian Gina Amini or Mahsa Amini tu guys. And kalau korang nak tahu, sampai sekarang ni berdasarkan daripada beberapa news yang keluar, kalau korang nak tahu, sebanyak 402 protester telah terbunuh and 16,813 orang kena tangkap sebab protes. Semuanya adalah disebabkan kerajaan Iran. Okey, dekat sini itu tadi tu sumber daripada media guys, media international, media daripada luar. And kalau korang nak tahu, itu pasal masa World Cup England lawan dengan Iran hari tu, media England gunakan topik benda ni untuk kacau mental player Iran guys. Tapi guys, player Iran sendiri tak nyanyi lagu kebangsaan diorang sebab diorang sendiri nak protes dengan kerajaan diorang. Okey, biasanya kan kalau player bola akan nyanyikan lagu national anthem kan, akan nyanyikan lagu kebangsaan diorang sebelum permainan dimulakan, and then berdiri lah. Tapi even bunyi lagu national anthem dia tu, diorang tak nyanyi pun sebab diorang protes. Benda tu adalah macam diorang nak tunjukkan yang diorang protes terhadap diorang punya kerajaan guys. So kita sama-sama berdoa lah supaya benda ni dapat diselesaikan dengan baik. So guys, kalau korang ada suggestion, korang boleh follow Carol dekat TikTok sebab Carol sekarang rajin live kat TikTok guys. 2 hari sekali lah Carol akan live dekat TikTok, ataupun 1 hari sekali ke, tengoklah di atas kesempatan Carol. Time tu korang masuk dekat dalam live Carol and korang boleh interact secara live dengan Carol guys. So see you in next video. Assalamualaikum.